Soalan seterusnya. Cik Fairul, Ya, tadi ada terkendala mengenai apa ni, komersial tu. perbualan kita mengenai komersial tadi tu. Ya, boleh teruskan. Boleh tak saya tambah sedikit daripada kendala yang tadi kita tu. Ya, ya. Masalah kita, Tapi sekarang jelaskan kawan saya. Harap boleh kedengaran lah di Facebook Live tu. Harap boleh dengar lah. Ya, boleh. Okey, semua cakap dah okey semua. Jadi tadi kita membincangkan pendapat mengenai pandangan mengenai sejauh mana logat Melaka ni boleh dikomersialkan, kan? Jadi dia bergantung kepada penutur, sejauh mana mereka berkemampuan menuturkan dengan sebenar mungkin dan juga penutur yang menuturkan dialek ataupun logat tersebut. Okay? Kalau dikomersialkan, dia mungkin akan menjadi satu dialek ataupun logat yang dianggap sebagai satu bahasa baru yang diterima umum. Maksudnya semua negeri akan memahami kepada logat dialek tu. Okey, saya bagi contoh bagaimana sesuatu slang atau slang iaitu daripada perkataan lepak dulu adalah satu selanga yang hanya sekumpulan kecil saja yang menuturkan perkataan lepak itu. Dan akhirnya lepak itu pada tahun dan menurut New Straits Times dalam seratan artikelnya pada 12 Mei 2016 telah dinyatakan bahawa dalam seratan tersebut perkataan lepak telah dimasukkan sebagai daftar kata dalam Oxford English Dictionary. Nampak tak? So, perkataan lepak tu asal dia bermula daripada kelompok ataupun sebilangan jumlah penutur yang kecil saja. Budak-budak muda, golongan remaja saja yang menggunakan perkataan lepak. Tapi akhirnya siapa sangka pertuturan itu, perkataan itu telah dibesarkan, dipahami dan dituturkan dengan lebih ramai dan akhirnya telah didaftarkan dalam The Oxford English Dictionary. Jadi bukan calang-calang bahasa Melayu ni untuk diremehkan. Logat ataupun dialek ni boleh diremehkan sebab mempunyai potensi yang amat besar. Selain daripada perkataan lepak, ada juga perkataan lain seperti syok pun juga turut didaftarkan dalam Oxford English Dictionary. Jadi dalam NSD terbitan pada 12 Mei 2016 telah dinyatakan sebanyak 16 perkataan telah didaftarkan dalam Oxford English Dictionary. Jadi berpotensi besar sebenarnya dialek, logat, bahasa ataupun selanga dalam bahasa Melayu ini berpotensi besar untuk dikomersialkan dalam berbagai aspek. Kalau dah masuk dalam dictionary, dia boleh dikatakan sebagai sumber rujukan yang sah, sumber rujukan yang valid. Jadi itu adalah satu yang kita pandang serius. Jadi keistimewaan itu perlu dikekalkan untuk diwarisi. Selain daripada untuk diwarisi itu boleh juga untuk dikomersialkan supaya dia juga boleh dijadikan sebagai satu logat atau dialek yang diumum dan menjadi satu mungkin kosakata baru untuk bahasa standard, kan? Jadi sebenarnya banyak kalau kita di Melaka kan hari-hari bertutur dengan kawan-kawan, adik-beradik kita memang bertutur dalam logat dialek Melaka kan. Seminggu kan orang yang dah orang luar, maksudnya orang dari negeri lain yang berpindah ke Melaka dan berpindah ke Melaka pun akhirnya beraspirasi dengan kebudayaan, kesenian, bahasa, makanan kita kan. Jadi dia dah jadi semakin ramailah penutur kan. Okey, baiklah Cik Faizal. Tadi mungkin ada salah teknikal, jadi kita nak ulangkan sikit satu soalan ni yang pada pandangan Cik Faizal apa masyarakat luar sana yang mengatakan bahawa bahasa Melaka ni ataupun dialek atau logat Melaka ni kasar. Apa pandangan Cik Faizal? Okey, tu tadi sebelum ni kita dah jelaskan tidak ada dapatkan kita juga dengar kan. Saya berpegang kepada
bahawasanya dialek ataupun logat Melaka ini bukanlah kisah, tapi cara pertuturan itu adalah seluruh. Sebab ramai orang Melaka itu, jadi ni apa sahaja yang dituturkan secara bersahaja, secara daring, secara berseluruh. Jadi itu adalah sifat dan sikap orang Melaka yang sebenarnya memang ramah. Letaklah kat mana-mana tu, memang ramah kan. Pergi mana-mana kan. Kalau kita pasal cawkit betul kan? Kita pasal cawkit, kita dengar, besar kau punya kelapa, penjual ni berapa sendiri. Kita dengar tu, kita dah detect dah. Makcik ni orang Melaka. Jadi bila kita dah ada satu signal tu, sebenarnya menunjukkan bahawa dia bukanlah dia cakap kasar, dia memang betul lah cara pentuturan dia, dan sebenarnya adalah menunjukkan gaya ataupun identiti logat tu sendiri. Itu adalah identiti logat tu sendiri. Setiap logat tu ada identiti. So bagaimana satu logat tu dituturkan, itu adalah identiti. Sebablah dalam kamus Dewan dari sini Pak ingatkan bahawa itu adalah gaya, styling, penyampaian, pelat yang dituturkan. Setiap dialek ataupun logat itu ada gaya di sini, style dia sendiri. Jadi dekat Melaka memang style kita tak begitu. Macam keluncuran di akhir ejaan perkataan, OI, berbaloi-baloi kan, besau, kasau kan. Jadi itu adalah keluncuran yang sebenarnya ialah betul. Pulau itu adalah keluncuran yang sememangnya adalah gaya ataupun styling logat Melaka itu juga. Itu ada membezakan dengan dialek-dialek lain kan. Okay, baik Cik Faizal. Saya percaya Cik Faizal telah pergi ke seluruh pelosok tanah air lah. Seluruh Malaysia pernah pergi. Jadi pada pandangan peribadi Cik Faizal, apa pandangan orang ramai atau masyarakat yang luar sana terhadap logat Melaka? Pandangan mereka pasal logat Melaka ni. Jadi ada setengah pendapat, setengah daripada mereka yang berpandangan bahawasanya memanglah logat kasar, kasau. Tapi macam saya dah sebut juga, ini adalah bergantung kepada konteks yang dibincangkan. Jadi apakah konteks itu? Jadi kalau untuk menilai kasarnya bahasa itu ataupun kasarnya logat dialek itu adalah wujud dalam semua dialek. Wujud kekasaran ataupun kasarnya intonasi itu adalah intonasi. Kasau itu ada dalam semua dialek, ada semua logat. Itu bergantung kepada penutur ni, sejauh mana penutur membawa logat itu dengan cara yang beretika. Bukan dengan cara yang beretika. Ada juga yang menyalahgunakan logat dengan unsur negatif. Ada juga yang sebenarnya menonjolkan logat itu dalam bentuk perspektif negatif. Perspektif positif. Jadi perspektif positif itu lebih banyak ditunjukkan, maka hasilnya akan lebih positif dan orang akan menilai kepada suatu logat itu sebagai sama dengan logat-logat negeri lain. Jadi pada orang Melaka menuturkan logat Melaka itu tak salah. Berilah perspektif yang positif semasa menuturkan logat itu adalah lebih baik untuk menyemai nilai-nilai murni dan pandangan serta kewajaran dan kesejahteraan bahasa. Kalau kita nak pelihara bahasa tu, kita mestilah membumikan bahasa tu, menuturkanlah dengan yang baik-baik ataupun memberikan perspektif positif ke atas bahasa logat. Kebenaran Cik Faizal. Sebenarnya pada senarai saya ni banyak logat-logat bahasa Melaka ni. Antaranya ada yang kita tahu, mungkin orang Melaka sahaja yang tahu dan orang negeri lain tak tahu, kan? Contohnya lah macam kita cakap lopak.
Kita lopak tu iaitu kotak pensel. Lopak kotak pensel. Orang-orang budak-budak apa sekolah-sekolah tahulah lopak tu kotak pensel. Jadi mungkin pandangan orang lain dari negeri-negeri lain yang tak faham apa itu lopak, dia kata mungkin lopak tu adalah lopak air. Kalau ada ya, kesan air tu dipanggil lopak air. Jadi ada segelintir mungkin lorak-lorak Melaka ni tidak diketahui oleh masyarakat luar. Jadi boleh tak Cik Faizal senaraikan yang apa yang Cik Faizal tahu berkenaan dengan lorak Melaka yang kurang ataupun tidak diketahui oleh orang lain, orang selain daripada negeri Melaka. Ya, betul, saya setuju dengan salah satu contoh yang Cik Faizal berikan, iaitu lopak kan. Tapi kalau kita melihat kepada itu adalah isian yang diberikan oleh Cik Faizal bahawa sini lopak tu, kalau orang secara umumnya lopak itu dikenali sebagai lopak air. Orang boleh kaitkan dengan lopak air. Kalau air hujan ada macam lubang yang boleh menampung atau menampung air, itu dipanggil lopak. Yang jalan raya kan, jalan raya pecah, ada yang berlubang, dia panggil lopak. Okay. Tapi di Melaka kita panggil apa tadi kita cakap, pencil box. Dalam bahasa Inggerisnya dengan Inggeris panggil pencil box, ataupun kita panggil sini Melaka lopak pensel, bekas pensel. Jadi kita melihat kepada sifat lopak tu sendiri. Sifat lopak itu boleh menampung, boleh menyimpan. Jadi istilah itu diterbitkan untuk pencil box. Sebab boleh menyimpan pensel, boleh menyimpan bekas pemadang, boleh menyimpan pembaris. Jadi sifat lopak tu boleh menampung sesuatu benda. Jadi dia ambil sifat itu dan diterjemahkan dalam bentuk lopak pensel. Kalau ikutkan kosa kata, kita boleh katakan kosa kata ataupun vocabulary untuk orang-orang Melaka banyak sebenarnya. Seharian kita menuturkan logat-logat Melaka ni tanpa batasan. Tak ada siapa yang cakap salah. Kau tak boleh cakap macam ni kat Melaka. Sebab apa? Itu adalah logat Melaka. Jadi logat Melaka tu kita tuturkan tanpa batasan kat Melaka. Sama ada kanak-kanak, peringkat remaja, peringkat dewasa, semua orang tu menuturkan tanpa batasan. Jadi setiap hari kita menuturkan. Jadi kosa kata itu semakin berkembang. Banyak. Jadi kalau untuk orang yang setengah daripada luar daripada Melaka, mungkin dah biasa dengar perkataan dak, signage ataupun panggilan, sistem gelaran, sistem panggilan panggilan orang Melaka tu didahulukan dengan dak. Tak kisahlah orang tua ke atau orang muda ke, mesti akan dirujuk dengan perkataan dak. Dak kan? Dak Faizal macam tu. Dak Faizal, dak Ferry, dak Suman kan, macam tu. Dia macam tu. Kalau walaupun orang tu orang dewasa ataupun orang warga rumah, kan, dia mesti akan gunakan dak, kan. Jadi benda tu merujukkan sebagai satu sistem panggilan yang lebih cantik, dipanggil kalau dalam bahasa Melayu lebih santun ataupun polite kan. Dia lebih polite, dia lebih santun. Dia lebih lembut sifatnya kan. Tak adalah sebut nama teman, kau tak pergi rumah Seman. Dia tak macam tu. Kau tak pergi rumah Seman, ada orang kahwin. Contohlah perbualan orang Melaka macam tu kan, berseluruh. Kau tak pergi rumah Seman, orang kahwin. Dia tak ada macam tu. Kau tak pergi rumah Dak Seman, orang kahwin. Orang kata itu macam tu untuk menunjukkan sebenarnya santun kat situ, lebih polite kat situ. Menggunakan perkataan dak tu. Okey. Jadi itu yang lazimnya kalau orang tu akan gunakan perkataan dak tu. Dan satu lagi adalah perkataan yang biasa lazimnya. Yang lazimnya lah, sebelum pergi bagi kosa kata yang lain. Tapi yang lazimnya ada satu lagi. Selain daripada dak, ada lagi now. Now. Ya, now. Kan? Macam kapal now lah, kapal Belanda. Now. Jangan perkataannya. Now, N-A-W-N-A-U, now. Bukan. Ayat Cik Faizal sekali lagi. Tadi macam kapal Belanda, kapal now. Kapal apa? Now, kapal Belanda. Okey. Jadi selalunya now ini sebelum datangnya perkataan now sebagai penyedap pada ayat, dia selalunya ada perkataan adjektif.
kata adjektif sebelumnya. Hmm. Kata adjektif sebelumnya. Selalunya, besar nau rumah kau. Besar nau kereta kau. Besar nau lubang hidung kau kan. Macam tu lah. Itu adalah sebagai penegak kepada Maksudnya macam teramat-amat lah. Teramat-amat lah. Now tu. macam nak menunjukkan benda Berlebih-lebih. sebab sifat yang saya perasan dalam saya tidaklah cakap benda yang exaggerate besar-besar kan. Kan kalau kita suka expresskan benda tu dengan betul-betul yang dia suka dengan ekspresi yang dengan kalau kita tak suka kalau kita lakukan benda besar dengan mata bunda kan dengan mulut teranga kan itu adalah ekspresi dan bagaimana orang melakon begitu kan. Jadi orang luar ingat benda tu sebagai benda yang kasar, tapi itu adalah cara kita datang dari sini untuk menuturkan melalui bentuk ataupun pelat bahasa dialek ataupun logat tu kita express dengan mata, dengan muka, dengan style, dengan tangan, dengan mulut kan, dengan telinga terangkat. Kalau kata besar betul-betul kita ekspresikan, taklah orang Melayu cakap besarnya. Dia macam tu kan, dia flat. Dia macam satu minit yang flat, yang monotonous. Tapi dia satu benda yang dia ada banyak variasi bunyi tu, dia jadi macam tu lah. Besar now dia macam satu benda yang exaggerate. Jadi biasanya kalau now itu dia datangkan dengan adjektif sebelumnya. Macam besar now, cantik now, kecil now, kan, lepas tinggi now, semua ada kata-kata adjektif, kan. So apa ni, ada tak juga buruk now kan, buruk now kau punya basikal lah macam tu kan, buruk semua basikal ni, kau nak basikal lain ke, dapat tak? Dapat tak? Benda-benda yang sebenarnya sebagai menunjukkan untuk menekankan sesuatu perkara sungguh. Okay. Tu dua lah sebenarnya untuk basic kalau orang luar tak tahu. Kalau datang Melaka kan, kalau dengar tengah-tengah beli ceria ke, tengah-tengah beli mengkut ke, tengah-tengah beli apa lagi yang viral makanan kat Melaka ni, macam-macam coconut kan. shake. Coconut shake kan. Coconut shake, kuih keria kan. Kalau dengar orang Melaka tengah beratur coconut shake tu, panjang now lah nak beratur kan. Jadi itu adalah untuk menunjukkan sesuatu tu betul-betul pada Arab memang betul-betul panjang betul nak beratur ni, kan. Jadi lepas tu kalau kita dengar perkataan dak ke apa tu bilang dah. Tu biasa dua tu yang perkataan yang sebenarnya tak lagi daripada orang Melaka. Now dengan dak. Jadi ada juga perkataan lain sebenarnya hampir tak digunakan oleh orang Melaka. Banyak perkataan orang Melaka tak gunakan dan mungkin saya tak pasti sama ada mungkin boleh menjalani proses kefokusan. Dan juga aktiviti itu pun tidak lagi dilakukan seperti melanggai dan menyumpuk. Melanggar dan menyumpuk. So, jadi perkataan ini mungkin akan fokus satu masa lagi. Kalau tidak, sebab kegiatan itu pun bukan perkataan secara fokus, kegiatan itu pun sebagai fokus. Aktiviti menangkap udang geragau yang dipanggil menyumpuk dan juga menangkap udang yang dipanggil melanggai. Itu pun dah tidak banyak daripada zaman sekarang. Tahun-tahun 70-an, 80-an, 90-an juga sekitar di pantai lingkungan, pantai terbang, pantai gunung, melihat itu sudah melanggar itu tidak dijalankan. Jadi itu adalah berlaku seiring dengan perkembangan kegiatan bahasa seiring dialek ataupun logat itu berlaku seiring dengan perkembangan kegiatan. Kalau kegiatan itu lupus bahasa itu akan lupus. Jadi kalau kata tanya budak-budak sekarang kan, kau tak boleh minum kau? Memang tak tahulah kan. Tanya budak yang lagi tak tahu minum kau, tak pernah tengok pun apa tu minum kau. Alat selingkuh pun tak pernah tengok, minum pun tak tahu kan. Sebab bahasa dan kegiatan tak ada lagi kita masuk dulu lah. Kita tak nak tengok, mereka tak nak tengok. Jadi sebenarnya banyak bahasa-bahasa yang kita risau akan menjalani proses keputusan. Jadi kalau ada mana-mana pihak yang boleh menunjukkan atau daftarkan ke logat atau dialek bahasa, itu lebih menyeronokkan. Dan sebenarnya itu adalah proses pemeliharaan bahasa. Juga sebenarnya untuk kajian dalam masa yang panjang untuk pusat sebuah kajian logat-logat dan atau dialek-dialek bahasa. Jadi
Kalau kata dari segi makanan, orang Melaka ada juga beberapa jenis kuih yang tak sama dengan apa ni, orang lain atau negeri lain. Saya bagi contoh kuih. Kalau orang luar ataupun orang luar dari Melaka panggil kuih lapis kan, kuih yang bergalur-galur tu kan, kuih yang berwarna-warni bentuk bulat tu betul. Yang merah putih, merah putih. Dalam kategori talam betul. Kategori talam. Apa ni? Itu adalah kuih lapis. Kalau orang luar kalau chef yang kenalkan kuih itu sebagai kalau dari segi masakan memang dikenalkan dengan nama kuih lapis. Tapi kalau kat Melaka kita panggil kuih lapis. Kita panggil kuih lapis. Kalau kat Melaka kita panggil kuih genggang. Genggang kan? Genggang. Kita kat Melaka kita panggil kuih genggang. Bukan genggang, kita pun tahu. Kan? Genggang. Genggang kan? Genggang, betul. Genggang kalau dalam kamus, sebenarnya menurut dalam kamus, genggang corak yang bergalur-galur ataupun bertingkat tingkat. Itu memang genggang. Macam selain daripada kuih genggang, kain melekat juga dipanggil juga sebagai bercorak genggang, kain melekat. Sebab ada corak galur-galur untuk genggang kan. Lapis-lapis corak tu kain melekat kan. Itu panggil genggang juga, corak genggang. Sama juga dengan kuih. Panggil kuih genggang. Sebab apa? Coraknya bertingkat, warna tu berlapis-lapis. Nampak tak? Jadi kalau datang kat Melaka, nak cari kuih genggang, memang ada. Kuih lapis pun ada. Itu adalah kuih yang sama. Jadi perkataan itu sebenarnya saya risau akan menjalani proses pengukusan tanpa sedar. Jadi banyaklah sebenarnya kalau kata kita nak cakap pasal orang Melaka ni. Kalau orang Melaka nak sebut pasal mengacau kalau kacau kita buat air, kita buat kopi kita tak sebut kacau, kita sebut godak. Godak. Godak air. Godak kan. Kalau godak lah kopi tu perlahan-lahan godak kan. Sebab godak tu memang dalam saiz ataupun jangkauan yang kecil, bersifat kecil. Kita tak cakap apa ni godak dodol. Kan, sebab pergerakan godak dodol tu tak sesuai. Sebab dodol pergerakannya mengacau lebih besar pergerakannya. Kalau godak ni perlahan-lahan kecil. Godak air kan, teh ke kopi kan, kita godak dalam cawan yang kecil kan, dalam gelas yang kecil. Kalau kacau dodol tu memang kita akan panggil mengacau dodol, tak panggil menggodak dodol. Jadi godak, G-O-D-A-K, mungkin bagi orang yang tak pernah dengar, orang luar berbagi logat tu ataupun kosakata ni sebagai kosakata yang baru. Tapi kalau kat Melaka memang hari-hari cakap. Memang hari-hari cakap godak kan. Buat maksud dia kan. Ada lagi jenis yang perkataan logat. Logat, bukan logat yang lebih ke dialek. Satu lagi lorat, L-O-R-A-T. Lorat tu kita boleh dikaitkan sebagai di sini adalah kepo, isi body, kita menyepo. Lorat lah tu. Okay. Kalau kata satu benda yang menunjukkan sesuatu yang amat susah, orang Melaka akan panggil berposak. Berposak-posak Berposak kan. Orang lain tak tahu tu berposak-posak lah. Kan. Macam nak betulkan apa tu? Nak betulkan rantai basikal kan. Ini berposak-posak nak buat kan. Sebab nak menunjukkan benda tu susah payah. Nak menunjukkan benda yang susah untuk pasang sesuatu. Berposak kan. Benda tu sebenarnya banyak kosakata yang lain juga, macam bergaul bergaul hari-hari bergaul kalau dia sifat hak dan untuk yang remaja memang bergaul lah. Bergaul tu adalah menunjukkan sesuatu persekitaran atau environment yang meriah. Persekitaran yang meriah lah. Orang boleh cakap more the merrier. Zaman lagi meriah. Itu bulannya bergaul kan. Dia ada kumpul ramai-ramai kan. Beraya je, buat baju kan. Buat makan-makan. Bergaul lah luar tu. Betul kan. Bergaul tu adalah satu kenyataan yang menunjukkan benda sangat meriah. Bergaul kan. Kalau orang luar ada juga sebenarnya kenal sebagai lolong.
Menolong Menolong pun ada kan. Menolong kan. Terpakit terlolong lah. Ke apa? Jadi kau menolong je yang je lah. Menolong tu duit lah. Beli pakai kan. Aku yang seronok je. Yang seronok je. Orang Melaka tu. Ni orang-orang lama tu. Sekarang ni dah jarang dah dengar. Waktu saya kecil dulu, tahun 80-an macam tu kan. Memang sentiasa kedengaran istilah ini digunakan. Tapi sekarang ni dah jarang digunakan. Hantu. Ya, Hantu tu untuk orang tua tu. Betul? Ya, betul. Orang lupa kalau dengar hantu kan. Betul. Kan? Kalau cuba cik baik, macam tu dia ada di perkataan hantu. Asalnya perkataan orang tua. Yang cuba cik baik sebut laju-laju. Orang tua. Cuma saya laju orang tua, jadi hantu. Jadi hantu lah kan. Jadi hantu. Aduh. Bagaimana nak menggunakan kosakata ini? Dia merupakan orang selain daripada dak dulu. Tapi hantu ni tak merujuk kepada budak. Kebiasaannya hantu atau orang tua ni merujuk kepada orang yang lebih dewasa. Mak-mak macam tu lah. Ya, sebab asalnya dia perkataan orang tua. Macam dak ni boleh guna untuk orang untuk kanak-kanak, remaja, orang dewasa, orang tua. Hantu Khusus pada orang tua lah. Tua saja. Kau tak pergi ke orang kahwin rumah hantu ni lah? Betul. Merujuk kepada hantu. Sebenarnya hantu tu kau tak pergi ke orang kahwin kat rumah orang tua ni lah. Tepat. Nak tepat. Agak apa dah sibuk lah orang yang bahas ni kan. Dia sibuk apa now masa tu tu jadi hantu. Akak sebut nak secara ikhlas kan. Tu jadi hantu. Bisnes juta kot dulu kan. Tepat. Orang tua jadi hantu. Tapi itulah dia. Istilah yang digunakan oleh orang Melayu. Hantu. Satu lagi banyak juga sebenarnya perkataan-perkataan yang juga semakin tikus antara yang makin tikus ataupun yang masih yang lagi tak gunakan lah. Yang makin tak gunakan, saya anggap betul tak gunakan tikus itu. Dan makin menjalani proses tikusan. Seman. Saya tak tahu kalau Cik Faizal tahu tak tahu Seman. Seman kalau saya tak salah lah, kalau Seman tu macam orang macam tak betul betul. Ya, dia macam betul. Dia ada rasa macam buat perangai lah, buang tebiat. Buang tebiat. Semat kan? Buang tebiat dari saya kan dengan budak-budak kecil lah. Budak-budak kecil dengan dunia lah. Kalau orang tua dia tak semat, saya kalau orang tua dia tak buang tebiat. Kan? Kalau budak-budak kan macam tersampuk, dan apa semua. Kita kan orang Melayu. Tersampuk dia macam dah mistik, banyak penuh mistik kan? Kan? Jadinya apa ni aku jadi panggil Seman dan budak ni bila kau tangkalkan anak kau ni dia dah Seman macam tu istilahnya. Bagaimana penggunaan Seman. Saya bukan nak ajar benda-benda berafat, tapi saya nak mengajar kepada benda saya yang nak terangkan kepada istilah bahasa atau kosakata yang sebenarnya menggunakan logat Melaka tapi jarang digunakan. Okey. Satu lagi kenai. 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 Dia Faizal tahu apa tu kenai? Kenai. Kenai. Dia bukannya dialek ataupun logat ni hang kenai aku. Bukan. Kan. Kenai. So kenai. Saya kena study balik ni. Saya kena buka buku ni. Kenai apa? Air batu. Kenai tu sebenarnya untuk kepada apa ni aktiviti ataupun tidaklah memotong atau menggunting dalam lukisan kecil. Oh ya. Saya kurang periksa pasal tu. Kalau macam budak-budak kan dapat gunting, dapat kertas, dia gunting kertas tu dalam jepisan yang tidak teratur. Jadi kena kenai lah. Kena kenaikan kertas tu dengan menggunakan gunting. Tapi mesti menggunakan gunting. Kenai mesti tak kait dengan pisau. Tak kait dengan gergaji. Ataupun tidak kaitkan dengan parang, dikaitkan dengan gunting. Kalau kenai ni. Jadi banyak lah sebenarnya kalau kata kat bahasa Melayu tadi, kalau gasak. Gasak kau lah. Macam mana? Gasak tu macam mana je? Bergasak. Gasak kau lah. Peduli lah macam tu ke? Bergasak tu ada dua maksud Dua maksud bergasak tu kalau orang Melayu faham,
bergaduh kan. Berasak kan. Tengok ni, dia tengah berasak tu kan. Dua orang berasak kan bergaduh. Jadi berasak tu macam lantak kau lah. Lantak lah. Guling kau lah macam tu kan. Macam terpulang lah kat awak. Terpulang, berasak kau lah. Ya. Awak nak pilih Cik Faizal, nak pilih Cik Faizal jodoh awak. Lantak awak berasak kau lah macam tu. Kan. Itu sebenarnya banyak lah. Macam komod. Awak tak tahu komod. Komod barang tu ke? Macam mana? Komodkan kertas kan? Komod. Kita panggil komod. Kalau orang luar panggil renyuk. Merenyuk. Satu kegiatan, satu tingkah laku merenyuk merenyuk kertas kan. Kita kat Melaka kita bagi komod. Kan, komod kan. Ejaan KOMOD. Memang seronok sebenarnya kalau kita dapat mengumpulkan daftar kata logat Melaka ni. Memang silap-silap orang yang tukang kumpul tu pun berdekah dia tahu sebab memahami kepada definisi sesuatu daftar tu. Memang seronok. Saya tak tahu kalau negeri lain menggunakan perkataan berlengging atau tidak. Kalau kat Melaka ni masalahnya perkataan berlengging. Tak pakai baju lah kan. Laki biasanya. Tak pakai baju berlengging. Orang perempuan tak boleh kan. Kan. Panas kan. Kau bersidai kat luar tu. Berlengging kan tu. Kan orang perempuan jangan buat pula berlengging panas tu. Jadi lain lah kan. Okey. Jadi banyaklah benda-benda ni semua macam kuih juga tadi kan. Tapi ada contoh saya juga satu macam contoh kuih tadi jenggam. Kita bagi kuih agar-agar. Orang Melaka tak panggil agar-agar. Agau-agau ke apa? Kita tak panggil agar-agar. Bukan. Itu orang Melaka panggil agar-agar tu. Belah Tanjung rasanya. Orang Melaka panggil lengkong. Orang Melaka panggil lengkong. Cak lengkong ke? Orang Melaka panggil lengkong. Tapi kalau di kawasan saja, bukan saja panggil lengkong, tapi tambahkan depan sikit. Ada satu lagi perkataan dia panggil Cak Lengkong. Betul lah saya cakap Cak Lengkong. Kalau tempat saya tu saya sama dengan tempat saya tu. Tempat kami panggil Cak Lengkong. Bukan Cak Lempong. Cak Lempong tu adalah tradisional. Cak Lengkong. Jadi kalau kat Melaka ni kalau nak cakap Cak Lengkong memang banyak. Dia jual masa malam. Dia ni berjalan di jalan banyak jual Cak Lengkong. Kalau kata kat Melaka sebut agak-agak mungkin macam pelik sikit lah agak-agak. Kalau Lengkong atau Cak Lengkong itu memang terkenal kat Melaka. Perkataan tu memang hari-hari orang sebut. Hari-hari ya? Okey. Okey. Ada lagi? Ada lagi ya. Sebenarnya memang banyak lah. Ada juga bahasa-bahasa. Bukan bahasa, ada juga istilah yang tidak digunakan oleh kanak-kanak. Kat Melaka kan ada juga istilah yang tak guna oleh kanak-kanak, tapi orang dewasa yang guna. Contohnya? Nak menunjukkan perumpamaan, nak menunjukkan sesuatu keadaan, menggambarkan keadaan. Bapa darah, menggambarkan keadaan marah. Bapa darah, budak-budak tak kecil tak guna kata bapa darah. Kan? Menyinga untuk ekspreskan kemarahan. Kan rasa marah tu. Untuk menunjukkan rasa dan sikap marah tu. Menyirap darah pergi ke kau. Tadi mungkin kau. Menyirap. Jadi perkataan biasanya orang dewasa yang gunakan. Kadang-kadang tak juga dan lain juga ada juga perkataan cuak ni saya pun mula mengenal perkataan cuak ni sebelum dengar cuak ni sebab saya tak didedahkan dengan perkataan ni waktu saya mula dengar. Sebelum mendengar juga ramai sangat kawan dia baru saya tahu sebenarnya cuak tu adalah memang logat Melaka. Cuak tu adalah untuk menunjukkan rasa terkejut. Rasa cuak, rasa terkejut, rasa tak selesa. Risau je tu. Apa dia? Risau je kan? Rasa risau, rasa was-was, rasa risau, rasa terkejut, rasa takut dikaitkan dengan cuak. Betul. Dah cuak lah tu. Cuak. Dia cuak lah tu, polis datang gegau rumah dia. Gegau rumah dia nampak. Gegau tu maksudnya bukan polis datang gegau rumah kau, bukan dia goyang rumah kau. Gegau maksudnya dia datang main terlejak. Kalau Melaka ni dia kata tu siap datang rumah kau. Dia kata siap aku gegau rumah kau. Gegau maksudnya dia datang ataupun dia terjah rumah kau. Dia panggil gegau. Dia datang ramai-ramai dia gegau rumah kau kasih bubur. Nampak now bahasa Melaka ni macam banyak kasau-kasau lah.
Nampak banyak-banyak kasau ni daripada yang sopan ni. Tapi itu boleh terjemahkan di dalam bentuk perspektif politik. Betul. Jauh mana itu bergantung kepada pemimpin dia kan. Dan lagi lah Mamai. Mamai tu ada keadaan baru sedar atau tidak. Macam baru lepas bangun tidur kan. Mamai lah kan. Mamai tu memang sering digunakan sebenarnya. Satu lagi Cik Faizal. Ya. Saya rasa satu lagi antara orang tak tahu tau. Orang Melaka, mungkin orang luar Melaka tak tahu. Kensal. Kensal betul. Kensal. Betul Kensal. Siapa tahu tak Kensal? Tolong komen kat bawah ni, tahu tak Kensal tu apa? Kensal. Ya, kita memang guna Kensal. Kita memang guna Kensal. Hari-hari kita guna Kensal. Kita terang kan apa tu Kensal. Tak apalah Cik Faizal lah terangkan. Kensal tu kan toilet mandi ya. Toilet mandi. Jadi orang Melaka panggil Kensal. Kita tak tahu lah kain salbiah ke, kain salmah ke, tak tahu lah, tapi panggil Kensal. Jangan kau panggil mak kau pula Kensal kan, kain salbiah. Mak kau pula kain salmah, panggil kain salma kan. Begitulah uniknya apa ni, begitulah uniknya apa lorat-lorat Melaka lah. Pelbagai lorat, pelbagai bahasa je ni, sampai ada orang pun tak tahulah benda maknanya. Ada lagi tak? Cik Faizal. Ada beberapa lagi. Selain tu ada juga lagi kita sebut pasal tuak, mamai kan. Seman ni berkenaan dengan badan-badan tak sihat lah. Itu lagi dedau. Dedau orang Dedau. Budak-budak orang dedau lah. Kurang sihat, demam, tak sedap badan, itu dipanggil dedau. Kan. Aku rasa dedau lah ini tak datang kerja lah. Kan. Karena sekarang musim work from home kan. Memang tak ada dedau lah. Musim work from home memang tak ada dedau. Jadi bila musim tak work from home tu yang dedau dimanjang. Kan. Tak, saya cakap secara umum dia seluruh. Satu lagi sirong. Sirong menggunakan siku, menolak menggunakan siku, menepis menggunakan siku. Saya jarang gunakan perkataan tu. Sebab saya jarang nak siku orang. Dan jangan menipu orang, biasa terajang dia. Kan. Ni pakai menggunakan siku apa satu tindakan menepis. Bagi sirong. So, jadi banyak sebenarnya. Ada lagi kalau saya nak terangkan ni. Cukuplah Cik Faizal, cukup. Memang banyak. Memang banyak. Saya satu lagi saya nak highlightkan, orang Melaka ni biasa je membahasakan diri dia apa? Dia bahasakan diri dia. Aku. Tak ada. Orang Melaka membahasakan diri dia apa? Orang. Orang. Orang nak pergi makan. Orang nak pergi mandi, orang. Betul. Betul. Kadang-kadang ada. Biasanya orang-orang belah pantai Kudur cakap macam tu, orang. Betul. Kadang-kadang betul lah. Ada ingat kurang sopan. Sebab dari membahasakan itu sebagai orang. Kita bercakap dengan orang tua kan. Kita dengan mak kan. Orang pergi sekolah dulu. Orang pergi sekolah dulu. Orang mana kan? Rupanya dia bahasakan diri dia orang. Orang. Baiklah Cik Faizal. Saya rasa kalau kita nak senaraikan lorat-lorat Melaka ni memang terlalu banyak lah. Saya yang baru cetak ni pun dah lebih daripada 3 musuhan ni. Tak apalah, kita ringkaskan saja. Dan saya ada satu soalan lagi, iaitu berkaitan dengan lorat Melaka di sempadan daerah. Okey, di sempadan negeri. Misalnya Melaka sepadan dengan Negeri Sembilan dan Melaka dengan sepadan Johor. Di sepadan ni sebenarnya dia ada lorat dia tak sama dengan di kawasan Melaka Tengah. Betul tak Cik Faizal? Dia ada lorat-lorat tertentu dan mungkinnya lorat tu dah mempengaruhi oleh negeri di sebelahnya. Boleh Cik Faizal cuba huraikannya? Saya mendukung kepada pegangan yang dibawa oleh Asma Dioma dan James Collins. Menurut Asma Dioma,
dalam buku dia, dalam buku beliau itu Galuh Bahasa Melayu dan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1985. Saya ulang sekali lagi, menurut Asma Dioma, Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Umar, dalam buku dia yang bertajuk Susun Galuh Bahasa Melayu dan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1985, beliau menerangkan bahawasanya persebaran dialek ataupun logat Melayu ni tidak seharusnya sama dengan sepadan-sepadan negeri. Macam mana tu? Lah. Ikut sepadan negeri kan, macam Melaka kita terus cakap, semua orang Melaka ni cakap AU. Bunyi au-au kat belakang ni. Tak boleh, kita tak boleh pukul hati macam tu. Kan? Tak boleh buat tu. Dapat tu disokong oleh James Nicole. Okay? James Nicole juga dalam buku, dalam tulisan dia, tulisan dia dalam artikel yang bertajuk Negeri dan Bahasa Sepadan Politik, Sepadan Linguistik. Jadi seharusnya dialek atau logat ini perlu berpandukan berdasarkan penelitian kepada aspek topografi penduduk, bukan kepada sepadan politik macam-macam. Kan? Kemudian orang Perak, kita terus cakap orang Perak ada satu dialek, orang Melaka ada satu dialek, kan? Orang Johor ada satu dialek, orang Pahang ada satu dialek. Dalam pun dalam Melaka pun ada juga sebenarnya dialek-dialek ataupun logat lain. Tapi kalau orang Gujarat, Islam orang ajar nama besar, Majlis Tanah juga kan? Ya, di pulau-pulau sebut, di kawasan Pulau Sepang ada juga sedikit di setengah tempat di Masjid Tanah juga sebenarnya menuturkan dalam logat Sembilan kan, yang hampir sama sebab logat yang sama dengan Lah dan Jepun kan. Jadi itu adalah sebenarnya mungkin sebabkan asimilasi budaya, asimilasi tempat kan. Walaupun orang Melaka, ada juga orang Melaka cakap beza kan. Kan? Kalau di Melimau, di Kesang kan. Suruh Rambai kan? Sepadan Johor pula. Masih lagi cakap logat Melaka, dan juga ada juga cakap ikut style ataupun gaya Muar kan. Muar Muar kan. Kalau kita cakap Melaka, kita pakai Muau. Muar kan. Nak pergi mana? Pergi Muar. Lemau. Ha. Apa ni, dialek-dialek tu semua ataupun logat tu perlu dilakukan pengkajian dengan lebih teliti lagi. Bukan berdasarkan kepada sepadan politik, tetapi berdasarkan kepada topografi penduduk. Penduduk di sekitar sungai, di sepanjang sungai, di lembah-lembah sungai, dialeknya lain. Penduduk di sekitar di pesisir pantai, di pesisir pantai, di sekitar pantai, penuturnya lain. Jadi gaya bentuk stylenya pun lain untuk logat dan dialek dituturkan. Kalau kawasan-kawasan yang lebih pedalaman sikit, di kawasan Gunung Ganang, Hutan Kikap, Belantara apa semua tu, dia akan jadi berbeza-beza lah. Ya, berbeza-beza. Walaupun satu negeri. Betul. Kan? Betul, saya setuju. Itu disebabkan sepadan hubungan komunikasi. Kan? Hubungan komunikasi sewaktu masyarakat zaman tradisi yang sistem jaringan ni tak baik kan, tak ada sistem jaringan yang baik pun tak cukup daripada sebelah gunung sebelah nak gunung susah kan, walaupun dekat tapi di sana gunung. Jadi komunikasi tu hanya terhad dalam kelompok mereka. Betul. Kan, jadi mereka yang menuturkan dialog tu, menuturkan logat tu, menuturkan dialek tu kan. Kalau kita sekarang ni kita dah ada AMG, kita dah ada SPA, Lebuh Raya SPA, kita dah ada Lebuh Raya AMG. Jadi Alu Gajah, Jasin, Melaka Tengah, semua dah bercampur dah, semua dah berasimilasi, dan sebenarnya hampir semua daerah pun sebenarnya menuturkan dengan cara yang sama macam orang Melaka Tengah kan. Kan semua dah, kalau dulu memang kita nampak beza lah sebenarnya. Kajian tu kan, kalau kajian tu memang nampak beza. Tapi mungkin ada lah generasi yang mungkin generasi yang awal dua tu semua mungkin masih lagi mengekalkan lagi logat mereka di negeri-negeri sepadan. Kalau dah tiga generasi baru ni
yang memang duduk anu raja tapi kerja di Melaka, bandar Melaka, duduk di Justin, tapi di Melaka. Jadi dah persekitaran tu berasimilasi dengan dia. Jadi dia pun dah jadi macam orang dah bahasa cara logat penyampaian tutur dia pun dah pertuturan dia pun dah jadi macam apa yang orang Melaka cakap. Jadi macam satu keadaan yang normal lah. Ya. Baik, kita kepada soalan yang seterusnya. Ada lagi soalan ni? Ada banyak lagi ni. Ni belum masuk lagi soalan-soalan daripada penonton. Baiklah, apa ni? Biasanya kalau kebiasaannya orang Melaka ni dikenali orang luar tu, dari negeri lain dikenali orang Melaka ni sebagai macam mana? Kadang orang misalnya lah, contohnya orang Kelantan, kita tengok muka orang Kelantan pun kan kita tahu ni orang Kelantan ni kan. Orang Terengganu ni orang Terengganu ni kita tahu. Okey, dalam muka je, bahasanya ke. Jadi kalau Melaka ni macam mana lah? Sebab orang Melaka ni kebanyakan dah muka dia dah macam muka orang KL lah sebenarnya. Kan? Jadi sebenarnya jadi sebenarnya kalau ikut pandangan Cik, soalan menarik. Saya punya jawapan berdasarkan pengalaman saya. Baiklah. Jadi saya macam mana Cik Faizal, pandangan Cik Faizal bagaimana nak mengenali seseorang tu adalah orang Melaka? Soalan memang menarik. Tapi saya bagi jawapan berdasarkan pandangan saya. Saya fikir itu pandangan sarjana buat bahasa. Jadi untuk soalan ni saya berpegang kepada pandangan saya sendiri lah. Kalau nak mengenal kepada identiti orang melalui kita untuk waktu sekarang ni adalah amat susah. Dan benda tu mungkin akan menjadi yang sangat sensitif. Akan menjadi satu orang cakap semalam kemudian resis atau sebagainya kan. Jadi saya mengambil pandangan sendiri sebenarnya sudah terjadi pada saya. Kalau muka macam saya ni, kalau saya pergi orang memang ambil okey kan. Jadi untuk pertama kali saya sampai ke Pulau Pinang, saya beli goreng pisang goreng. Saya beli pisang goreng dan makcik yang jual pisang goreng tu terkejut sebab ni di sini kan, di Pulau Pinang, di bahagian pulau kan. Makcik yang jual goreng pisang di Selugor terkejut sebab saya cakap dalam cara Melaka. Itu pertama kali saya di Pulau Pinang. Saya beli pisang goreng dan bercakap dengan logat dan dialek Melaka. Jadi terkejut, dia kata, awak hang cakap juga. Awak hang cakap juga. Kenapa makcik? Saya tanyakan, kenapa makcik? Awak hang cakap juga. Orang Pinang ke? Ya, macam kan saya orang Melaka. Ya, awak muka hang macam orang Pinang. Kan? Jadi untuk mengenal melalui identiti kita adalah amat susah. Jadi sebenarnya kalau kita boleh meniru, apa ni dialek atau buat lain kan. Tapi sejauh mana kita menuturkan dengan berat dialek kita nak ada. Itu adalah kewajaran yang kita untuk menyelesaikan kita itu asalnya mana, sejauh mana ataupun kekerapan mana yang kita menuturkan dialek tu ataupun logat tu. Kan, kalau kita ni ayah kat bahasa Melayu kan, tak orang Malaysia ayah kat bahasa Melayu, orang Malaysia, bangsa Malaysia kan, orang Melayu kan, ataupun kita maksudnya itulah dia ayah kalau hari-hari kan Malaysia ni, kalau macam berbual orang ni berbual tu, saya dengan Cik Melayu bahasa Inggeris kan. Kan dengan bahasa Inggeris tu kan, atau bahasa lain lah. Itu bukan dalam bukanlah kita punya identiti. Maksudnya kita bukan menunjukkan sehari-harian. Kan? Bukannya boleh dikatakan sebagai satu benda yang sebenarnya meninggal identiti lah maksudnya. Tapi pasal kita ni memang daripada negeri Melaka, jadi kita menuturkan benda tu sehari-harian. Jadi kalau nak kenal orang Melaka tu, ialah orang yang menuturkan sehari-harian lah. Nak kenal orang Melaka. Kalau untuk mengenal dia memang agak susah untuk design. Sebab zaman sekarang ni memang susah lah kan. Dah mix lah ramai dah campur-campur, kahwin campur kan. Betul. Sebab ini adalah
aspirasi Melayu yang berbagai kan, kampung, perpindahan dan tempat lain kan, tempat pendidikan, latar belakang pendidikan, banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan kepada penutur bahasa dialek kan. Kadang-kadang orang Melaka dengan PTL dah hilang lah Melaka dia kan. Betul. Sama juga orang Kelantan kalau dengan PTL hilang yang Kelantan orang tidak ramai lah pendidikan. Dia hilang tapi di kampung terus cakap jumpa kawan yang sama terus cakap dialek kita kan, dialog logat kan tidak dari kecil yang turun besar. Sebab itu ada identiti ada identiti dia. Okey, baik Cik Faizal. Kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Okey, pada pandangan Cik Faizal, orang Melaka ni boleh ataupun senang atau tidak dia nak nak menghilangkan logat Melaka tu dalam majlis-majlis rasmi. Kan? Misalnya kalau orang cakap dalam majlis rasmi kita memerlukan bahasa yang standard, bahasa Melayu yang standard, betul tak? Jadi senang atau sukar untuk orang Melaka nak menghilangkan logat Melaka tu dalam secara rasmi, dalam majlis rasmi. Sebenarnya benda tu kita perlu sesuaikan dengan konteks dia lah. Okey. Penggunaan logat ni atau dialek ni bukan dialek ada style kita untuk gaya Melaka, dialek Melaka, logat Melaka itu bergantung kepada konteks. Kalau kita konteks ke majlis rasmi, kita perlulah mengikut kepada kehendak ketentuan majlis kan. Kalau itu adalah satu, sebenarnya bila kita masuk pada konteks rasmi secara tak langsung kita mendukung sebenarnya kepada falsafah rasmi juga sebenarnya kan. Benda tu bukan sekadar walaupun kita jadi MC kita selalu mengendalikan acara-acara formal, tidak semestinya menghilangkan identiti jati kita sebagai orang Melaka untuk menuturkan logat Melaka. Tidak semestinya. Itu adalah bergantung kepada konteks dan keadaan individu. Itu bukan menjadi MC setiap hari. Itu bukan menjadi kita bukan perlu menghadiri bagi-bagi formal daripada pukul 6 pagi sampai pukul 12 malam setiap hari. Kita hanya menghadiri untuk berapa kita bergantung kepada suasana majlis. Jadi itu tidak bukan sekadar untuk menghilangkan bukan masalah untuk menghilangkan logat Melaka dalam acara rasmi. Sebab secara automatiknya benda itu memerlukan, benda itu ada rehearsal, benda itu ada raptan. Jadi benda-benda yang sebenarnya akan melancarkan kepada perjalanan majlis melalui pertuturan sebutan yang dilakukan oleh pengacara majlis. Dia tidak akan mengganggu. Mungkin sebenarnya kalau dia lagi seronok sebenarnya kalau dalam acara majlis diselipkan dengan logat-logat Melaka sebenarnya. Seronok sebenarnya. Jadi satu majlis yang tidaklah terlalu ketat sifatnya, terlalu formal sifatnya kan. Mungkin ada kalau kata kita perlu membuat suatu variasi kepada persembahan penyampaiannya. Jadi variasinya perlulah berbagai. Nama pun variasi, jadi penyampaiannya perlu bervariasi, penyampaiannya perlu berbagai. Logat-logat Melaka, logat-logat Negeri Sembilan, logat-logat Kelantan semua boleh dimasukkan dalam penyampaian untuk acara-acara rasmi. Sebagai untuk menampakkan satu suasana yang relax, suasana yang santai, tidak terlalu formal sangat. Okey, baiklah kita balik soalan yang seterusnya. Kalau ikut pandangan Cik Faizal, pengalaman Cik Faizal yang telah lama duduk kat Melaka ni kan, dah 40 tahun duduk kat Melaka, hidup kat Melaka ni. Jadi ni Cik Faizal, kalau dari segi pandangan Cik Faizal, dekat belah mana ke dekat kawasan Melaka ni, dia punya penggunaan logat Melaka tu masih pekat tau. Jelas nampak je macam orang Melaka, dia cakap Melaka tulen lah kan, macam tu kan. Dia punya pekat tu memang masih ada sehingga sekarang. Kat mana kawasan? Kalau Cik Faizal tahu. Kalau ketika saya tugas PL tu di Kuala Lumpur, ada kawan tanya saya tinggal Melaka di mana. Lepas tu dia cakap lah kawasan saya tinggal, dia tak berapa kenal, dia tak
tidak kenapa tahu atau ingat sangat kawasan yang bilang. Bila saya sebut Tanjung Keling, bila saya sebut Tanjung Keling, terus dia tu, tadi Keling, itu pekat bahasa ni. Tidak macam tu. Itu bukan saya punya pandangan. Itu bukan pandangan saya, itu pandangan kawan saya yang pertama kali jumpa saya. Dia katakan, kalau Keling pun pekat pekat tapi bagi saya, kalau kita tengok media sosial, ramai kat Malaysia atau kat Melaka ni ramai Insta famous, ramai YouTuber, ramai Insta famous, ramai hawker, ramai datang daripada Bukit Melaka. Kalau kita tengok kan, dan diorang datang dalam daerah kawasan yang pelbagai juga dalam Bukit Melaka. Tapi bahasa mereka pun pekat juga. Logat Melaka mereka pun pekat juga. Ada orang cakap sepanjang pesisir pantai paling pekat lah. Orang cakap paling power lah. Dia punya logat Melaka tu pesisir pantai kan. Boleh bukan daripada Kudu, pada Kudu sampai Kubang, bau sampai Kuban, sampai ke Serikam, sampai ke Serikam apa semua. Orang cakap bahasa Melayu ni, bahasa Melaka ni pekat. Pasal orang cakap, orang cakap lah, kita dapat je kan. Orang luar lah kan, orang akan berambilkan pesisir pantai yang lebih pekat logatnya, apa ketuturan Melaka ni. Tapi yang tidak, jadi kita tengok YouTuber, Instagram sebut tu, itu banyak juga bukan yang tinggal di pesisir pantai, dan mereka sebenarnya kalau mereka tinggal di kawasan berendam, tinggal di air molek, bukannya daripada pesisir pantai, tapi tetap juga apa ni logat bahasa atau dialek Melaka ni memang pekat, kan. Kadang-kadang ada yang memang kita tak pernah dengar pun sebenarnya logat-logat Melaka ni kan. Tapi kalau betul-betul secara umumnya yang boleh saya katakan, daerah Melaka Tengah ni memanglah sebenarnya pelopor kepada apa ni menuturkan dialek Melaka. Daerah Melaka Tengah memang pelopor lah sebenarnya. Memang kalau pergilah dekat Melaka Tengah, dekat mana-mana kawasan kan, mana taman mana apa semua, memang kalau daerah Melaka Tengah ni memang menuturkan logat Melaka tu dengan identiti yang sebenarnya oleh orang luar. Okay, jadi ni ada soalan terakhir daripada saya sebelum kita pergi pada soalan-soalan daripada ya orang yang komen dekat sini. Tapi ini soalan terakhir saya. Pada pandangan Cik Faizal, perlukah logat Melaka ni ataupun logat nilai ni dimasukkan sebagai daftar kata dalam daftar kata dalam bahasa Malaysia yang standard lah? Apa pandangan Cik Faizal pasal ni? Sekali lagi tak apa jelas. Ni perlukah logat Melaka ataupun logat daripada negeri lain ni dimasukkan dalam satu daftar kata standard bahasa Melayu? Sebenarnya itu telah juga apa yang disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka juga sebenarnya mengumpul dialek-dialek ataupun logat-logat daripada negeri lain dan dijadikan sebagai bahasa yang diterima, kosakata yang diterima dan dipahami oleh semua masyarakat. Itu dimasukkan dalam Dewan, dalam tamu Dewan, dalam kata-kata yang lain yang dibuat, yang telah dibangunkan oleh para sejarah sebelum-sebelum. Sebenarnya bahasa Melayu sebenarnya adalah gabungan daripada dialek-dialek juga. Gabungan daripada dialek-dialek dan gabungan daripada logat-logat. Jadi dalam kamus atau dalam mana-mana dalam bahasa Melayu ini ada disebutkan memang menampakkan kepada apa ni asal usul sebuah negeri, logat asal daripada sebuah negeri, Kelantan, Melaka dan sebagainya. Memang ada dekat dalam kamus Dewan daftar kata yang disebutkan dan dianggap sebagai bahasa sebagai bahasa rasmi. Okey, baiklah Cik Faizal, kita ada beberapa soalan daripada penonton yang sedang menyaksikan secara langsung ini.
Jadi saya ada satu soalan daripada Syahrin, Encik Syahrin Abdul Malik. Dia ada tanyakan, ada atau tidak kesan campuran bahasa dari campuran bahasa Baba Nyonya, Ceti atau orang Portugis ke dalam logat Melaka? Okey, sebelum tu kepada sesiapa yang sedang menyaksikan saya langsung ni, bolehlah mengajukan soalan-soalan yang boleh dijawab oleh Encik Faizal. Okay, Encik Faizal, boleh jawab tadi soalan tadi? Okey, kalau ikutkan dalam kamus, kalau ikutkan dalam kamus Dewan, ada jendela. Jendela itu asal kitab kan. Jendela itu asal kita ada pada. Jendela tahu kan? Jendela tu. Masa mana? Portugis ke? Ya, daripada Portugis kan. Saya tak ingat saya ada jendela. Kan? Jadi memang ada lah sebenarnya. Kalau kita nak sebutkan peminjaman atau unsur-unsur asing dalam bahasa memang banyak lah. Sebab bahasa Melayu tu sifatnya mudah lentur. Sifat Melayu, bahasa Melayu sifat mudah lentur. Macam perkataan automatic adalah perkataan bahasa Inggeris. Walaupun peminjaman kepada perkataan bahasa Inggeris itu masih lagi meminjamkan perkataan, itu masih lagi menulis dalam perkataan auto, bukannya auto. Sebab bahasa Melayu itu mudah lentur. Collaboration kan. Benda itu adalah dan memang yang dipakai di Malaysia. Sebab pada sejarah pun ada kajian, dua bahasa pun ada kajian. Itu adalah merupakan kajian yang panjang dan berkesan. Bagaimana mereka mengumpulkan kata-kata sebagai kamus atau kata-kata yang boleh dipujuk oleh semua orang. Kalau ada sebarang kekeliruan, tak faham, boleh merujuk dengan kamus-kamus keputusan orang bahasa tentang itu. Memang adalah gabungan kepada gabungan ataupun campuran dua dialek bahasa logat jadi pada sebuah bahasa yang rasa. Baiklah Cik Faizal, ada satu lagi apa ni soalan ni. Dia bertanyakan daripada Abu Hanifah, dia kata kenapa ada beza logat dari setiap negeri? Kalau boleh Cik Faizal huraikan ikut pemahaman yang ada. Macam saya cakap tadi, apa ni asal usul logat macam mana kan? Dia mungkin disahkan kepada topografi juga, dengan keadaan geografi terbumi, keadaan tempat tu kan, yang disahkan disebabkan hasil logat-logat daripada negeri-negeri itu. Selain daripada itu juga, dia mungkin terpisah dari sungai, sungai orang di muara sebut perkataan dialek yang lain, orang pun walaupun negeri yang sama, tapi disahkan dengan sungai, dia cakap lain kan. Walaupun dia negeri yang sama, sebabnya adalah terpisah dari segi geografi fizikal. Gunung Ganang, Hutan River, sungai ataupun pesisir pantai. Walaupun negeri yang sama, tapi beza pula dengan duduk dekat pulau. Orang Pulau Bangkut cakap lain, walaupun Pulau Bangkut Perak, tapi orang Pulau Bangkut cakap lain, orang Pulau Kelantan cakap lain. Dia ada berlainan, walaupun dalam sebab disahkan kepada keadaan fizikal geografi tempat. Okey Cik Faizal, ada satu lagi soalan daripada Amira. Amira bertanya, apa cadangan daripada Encik Faizal sekiranya ada cadangan daripada Encik Faizal untuk anak muda sekarang menghargai dan menjaga sejarah negeri Melaka, negeri lain ataupun negeri lain di negara tercinta? Ni berkaitan dengan sejarah ni. Ada pula saya sebab. Bolehlah kalau Encik Faizal ada pandangan. Ni kita panggil pakar sejarah datang. Kita panggil pakar sejarah. Bolehlah jemput kan, jalan-jalan yang tidak pernah tinggal budaya, bolehlah jemput nanti kan, jawab lagi. Tapi insyaAllah saya jawab satu soalan lagi. Dan saya kira kan, untuk menjaga memelihara sejarah semangat
dan dilakukan melalui pendidikan sekolah ataupun tuition dan sebagainya. Itu adalah bergantung kepada dasar pendidikan yang dijalankan. Sebab perlu disemai dan dicek. Kalau kita dulu berjalan dari lubung untuk atas, tidaklah kembali ke sini. Supaya sebagai domain kan, selain inisiatif daripada pihak lain juga perlu peranan macam Indonesia sebenarnya juga berperanan untuk kehidupan agama dan memelihara kan, dan juga untuk mendidik sebenarnya mendidik masyarakat create awareness untuk dia menyedarkan itu adalah peranan-peranan lain dari pihak lain dari kerajaan. Saya sebenarnya pun perlu mengambil tenaga untuk mengempleng kepada sejarah dan warisan. Supaya generasi baru kenallah sejarah kan. Kadang-kadang tu kat Melaka tak tahu pun sejarah Melaka. Tu kat Melaka tak tahu kat mana bangsa Malukuan, tu kat Melaka tak tahu kat mana Imam Musa kan. Balik Imam Musa tu bagi Imam Musa ya. Imam Musa pun Imam Musa tapi kita dalam pun Santiago kan. Itu dah salah satu kota sebenarnya kan. Kalau salah sekolah sebagai kita bukan saja tahu adalah Port Santiago. Satu yang masih selamat. Banyak pintu lain tapi itu asalnya selamat daripada dibom. Itu adalah Santiago. Kota itulah kota yang mengelilingi seluruh bukit Kota Melaka. Itu dah kota Melaka. Orang Melaka kan kena tahu sejarah Melaka. Itulah sejarah pun perlu disemai. Jadi sejak daripada pada kurang iya ke? Orang tanya iya ke? Oh iya ke? Tanya kan? Hidup Melaka 40 tahun, 50 tahun masih lagi iya ke? Kan? Itu masalah lah. Itu masalah. Tapi saya percaya sebenarnya rata-rata orang Melaka tahu pasal sejarah Melaka. Kan? Orang tak banyak tapi mesti ada tahu. Orang Melaka dia mesti ada tahu mana tidak sekitar. Baiklah Cik Faizal. Sebenarnya itulah peranan kita di Perbadanan Muzium Melaka dan Perzim ni dalam menyampaikan maklumat-maklumat berkaitan dengan sejarah, kebudayaan dan juga warisan untuk disebar luaskan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat kita ni celik akan kita punya sejarah, celik akan kita kebudayaan kan. Berbalik kepada fungsi muzium itu sendiri, muzium ni merupakan satu institusi yang menjaga warisan kebudayaan sejarah negeri Melaka dengan peranan-peranannya seperti mengumpul, memelihara, mengkaji dan menyebarluaskan hasil kajian. Kita ni di Muzium ni sebagai satu organisasi pendidikan juga sebenarnya, iaitu pendidikan tidak formal lah kan. Kalau kita dekat sekolah, dekat universiti, kita mendapat pendidikan yang formal. Jadi di muzium ni sebagai tambahan kepada apa yang kita belajar sebenarnya. Kalau kita dekat sekolah, dekat universiti belajar melalui buku, kita datang ke muzium. Datang muzium sebab muzium ada apa? Artifak tu adalah sumber utama, premier source yang perlu kita rujuk silang apa benda yang kita baca dan apa kita tengok, benda yang realnya, yang sebenar-benarnya. Itulah peranan muzium kita di muzium ni. Jadi kita punya rancangan atau program hari ini juga memang niat kita dekat muzium ni untuk memberi pendidikan, maklumat, sedikit ilmu pengetahuan kepada semua masyarakat agar sedikit sebanyak walaupun kita menjalankan benda ni secara santai, berseluruh mungkin, tetapi saya yakin ada nilai-nilai ilmu dan maklumat di situ. Jadi saya berharaplah kan, sebagai moderator ni saya berharap penonton yang menontonkan saya langsung ni mendapat sedikit pun cukuplah, sedikit maklumat berkaitan apa yang kita perbualkan pada hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri
tak ada soalan lagi. Jadi sebelum kita mengakhiri perbualan ni, jadi saya ingin bertanyalah apa pandangan atau harapan daripada Encik Faizal berkaitan dengan topik kita hari ini, iaitu kenali logat Melaka. Kalau nak cakap pasal harapan ni, sebenarnya harapan dia malah besar kan. Cuma sejauh mana untuk organisasi itu adalah bergantung kepada badan-badan yang berwajib untuk melakukan tindakan dan seterusnya. Bergantung ini adalah sebagai satu harapan atau kejenangan. Usaha pendidikan dapat kata logat Melaka atau dialek Melaka dengan lebih sistematik. Memang ini adalah merupakan satu kajian jangka masa panjang, tapi hakikatnya kita melihat kepada perjalanan masa hadapan bahawa ia adalah sebagai satu pendidikan dan juga adalah pemeliharaan bahasa juga. Walaupun selain daripada untuk pendidikan yang akan sebagainya, juga sebagai pemeliharaan. Ini boleh dipelbagaikan dalam pelbagai bentuk, bukan sekadar kamus, buku, tapi boleh bentukkan dalam bentuk digital. Kamus dalam bentuk digital. Kalau orang tak faham logat Melaka ni, orang terus boleh cari pencarian Google, pencarian secara online dalam kajian dialek Melaka kan. Penelitian yang diterangkan, daftar-daftar yang jelas, contoh yang jelas, jadi orang boleh tengok daripada situ kan. Jadi tak ada masalah lah kalau dalam keadaan sekarang COVID, orang nak pergi susah nak pergi, orang nak pergi nak rujuk kepada pakar-pakar ataupun budaya nak berbual pun agak susah dan terbatas. Jadi ada rangkaian dalam menggunakan teknologi yang tinggi, sama ada membangunkan database kepada sebuah pencarian dialek negeri. Kan? Database mengumpulkan semua dialek negeri. Ada dalam tata-tata dia punya yang tepat, contoh-contoh yang pelbagai. InsyaAllah semua logat kita ataupun dialek kita dapat dihati yang baik. Dan penontonnya mungkin akan jadi semakin ramai dan semakin ramai akan memahami kepada setiap dialek negeri kita. Tak adalah katanya sudah melakukan tau. Sebab orang tak faham. Orang tak faham kepada istilah. Dia dah faham kepada istilah itu. Dalam kamu dewan ada kataan bodoh, ada kataan bodoh terasa. Nampak tak? Betul? Betul. Sebab kita dah memahami kepada konteks bodoh tu. Kita dah memahami penelitian dia. Kita dah faham kepada semantiknya kan? Kita dah faham makna kata ni. Jadi benda-benda ni semua perlu dibangunkan dengan segera supaya kita jadi sebagai satu perintis untuk pengkaji dan penelitian lain menyambung kepada kajian ini. Benda ni sebab warisan seni budaya bahasa adalah benda yang tidak putus kepada proses kajian. Ilmunya semakin digali semakin banyak. Perlu diterbitkan kepada usaha ini menjadi sebuah realiti agar pembelajaran bahasa logat dapat dikali dengan baik, dapat dikutipkan dengan baik. Yang mungkin dalam satu hari nanti logat-logat ataupun bahasa-bahasa dialek ini boleh diangkat ataupun boleh dikutip dalam kamus-kamus antarabangsa seperti yang saya sebut tadi, 16 kataan Selangor yang telah didaftar ke dalam The Dictionary of Words di Oxford Dictionary kan. Jadi 16 kataan daripada Selangor lepak itu hanya dibangunkan ataupun digunakan oleh segelintir saja remaja, tetapi akhirnya diterima oleh semua yang Malaysia, fahami semua rakyat Malaysia tentang masuk lepak dan lepak. Jadi diangkat dalam kamus dewan dan diterima. Itu harapan saya. Dan satu lagi harapan saya yang terakhir mungkin sebagai penutur dialek atau logat Melaka, tuturlah dengan cara berhemah dan memberilah positif terhadap orang lain yang sebenarnya baru mengenal dialek itu. Baru memahami dialek itu. Kita boleh berseluruh sebenarnya, kita boleh bersantai, sharing seperti biasa dengan menuturkan dialog. Menuturlah dialog dengan cara berhemah dan memberikan
tanggapan positif terhadap orang yang baru pertama kali dia dengar. Jadi tak adalah konotasi negatif bertiket kepada logat mata. Kan? Itu bergantung pada penonton lah. Jauh mana dia nak bawa jalan logat tu. Itu saja pandangan dan pendapat. Okey, baiklah Cik Faizal. Itulah sedikit daripada Cik Faizal berkaitan dengan kenali logat Melaka ni. Jadi saya atau kami di Perbadanan Muzium Melaka akan memastikan cuba memastikan program seperti ini tidaklah terhenti di sini saja. Jadi kita akan ada kesinambungan ya. Misalnya pada tahun lepas yang kita buat program Dengarlah Cerita Guru ni, kita membincangkan pasal kereta lembu. Jadi pada masa sekarang kita di Muzium Melaka sedang merancang untuk menghasilkan sebuah buku berkaitan dengan kereta lembu. Dan prosesnya sekarang memang kita sedang berjalan, sedang buat kajian, dan harapan saya juga agar program pada hari ini iaitu kenali logat Melaka ni juga, insya-Allah kalau kita mungkin akan teruskan dengan penulisan buku atau sebagainya. Sebab apa? Kita tak nak benda ni habis di sini, kita akan dokumentasikannya agar ia terus diwarisi daripada generasi ke generasi sehinggalah bila-bila ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu begitulah sedikit daripada kami di Perbadanan Muzium Melaka melalui perkongsian yang santai dan pastinya saya rasa dia mempunyai ilmu yang bermanfaat kepada semua. Jadi saya mewakili Perbadanan Muzium Melaka, Perzim, ingin memohon maaf, seribu kemaafan sekiranya terdapat sebarang kelemahan atau apa-apa kekurangan sepanjang saya mengendalikan program ini. Tujuan kami jelas, tidak lain tidak bukan untuk menyebarluaskan ilmu dan juga maklumat kepada masyarakat agar ia boleh dimanfaatkan seterusnya daripada generasi ke generasi. So Cik Faizal, sekian saja daripada saya. Mungkin kita akan jumpa lagi pada masa yang akan datang. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.